Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I have numbers. Alright, Repokat kembali lagi. Semestinya kita nak cerita sedikit pasal perlawanan pertemuan pasukan Harimau Malaya, pasukan Malaysia bertemu dengan pasukan Vietnam. Perlawanan ketiga bagi pasukan Malaysia dan juga perlawanan kedua bagi pasukan Vietnam. Ketika ini carta kedudukan masih lagi dikuasai oleh pasukan Malaysia dengan 6 mata, tetapi Malaysia lebih satu perlawanan dengan berbanding pasukan Vietnam dan juga pasukan Singapura. Dan pertemuan bertemu dengan pasukan Vietnam ni adalah sebenarnya bagi aku sangat penting, sebab ini adalah pertandingan ataupun ini adalah perlawanan sebenar yang betul-betul akan menguji kekuatan pasukan Harimau Malaya. Yang kita tahu pemain-pemain yang agak baru, berbeza dengan pemain-pemain ketika kelayakan Piala Asia. Dan sebelum ini Malaysia berjaya menewaskan pasukan Myanmar 1-0 di Yangon. Dan sejak tahun 2016 Malaysia tak pernah pun menang dekat Myanmar. Memang agak payah kan. Ni pun menang 1-0 bagi aku is fair. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Shihan masa tu jadi hero. Dan perlawanan kedua pada 24 hari bulan, iaitu pada hari Ahad yang lepas, Malaysia berjaya menundukkan pasukan Laos dengan jaringan 5-0. Itu korang boleh tengok dekat vlog aku dari bangku penyokong. Dan seperti mana yang kita tahu, kedua-dua game tu separuh masa pertama memang Malaysia agak tercari-cari rentak kan, berbeza sedikit untuk separuh masa kedua, terutama ketika bertemu Laos, barulah Malaysia dapat menyaringkan nada 4 gol. Nada lagi 4 gol. First half Sergio Aguero berjaya menjaringkan gol pertama ketika bertemu Laos tu. Second half barulah nampak Malaysia bertarik arus. Cumanya kita tak nak, bagi aku jaringan tu memang penting banyak, tetapi yang lebih penting adalah corak permainan. Ini akan mempengaruhi game ataupun corak untuk pasukan Harimau Malaya bertemu dengan pasukan Vietnam nanti. Untuk kesebelasan utama memang aku tak boleh nak jangka lah. Sebab pada lawan Laos kita tengok memang lain, berbeza berbanding bertemu dengan pasukan Myanmar pada game pertama. Pada game kedua ni memang sangat berbeza. Dia masukkan Ajmal, Nur Hakim Hassan sebagai first 11. Striker dia letaknya Sergio Aguero. Masa lawan Myanmar, first 11 striker adalah Darren Lock. Kan memang berbeza. Pada separuh masa kedua bertemu Laos juga, kita nampak Brandon Gunn dia dimasukkan menggantikan Afro. Untuk bagi aku kuasa tu dia nak stable kan. Nampak agak Afro pada separuh masa kedua, pada separuh masa pertama agak ada sikit kesilapan yang kita nampak. Dia lambat sedikit untuk track back pemain. Kita nampak lah kan. Dan alhamdulillah percaturan tersebut berjaya. Tapi itu bertemu dengan Laos. Bertemu dengan Vietnam, sebenarnya bagi aku tak boleh langsung ada kesilapan. Kau lambat track back ke, lambat bertindak ke, lambat nak fikir ke, lambat keluar idea ke, nak attack macam mana tu, itu semua tak boleh. Dan bertemu dengan Vietnam ni juga kita nak hapuskan badi. Bertemu dengan pasukan Vietnam, kita rasanya bagi aku sejak tahun 2014 kot kita tak pernah menang dengan pasukan Vietnam. Aku tak sure lah betul ke tidak. Tak kira lah bermain di Hanoi ke, Ho Chi Minh ke. Ho Chi Minh ada stadium mesti ada kan. Dan ataupun bermain di Malaysia sendiri. Aku rasa Malaysia dah lama dah tak mengalahkan pasukan Vietnam. Paling kuat pun Malaysia draw. Tak silap aku, last bila lah Malaysia draw? Masa 2018 hari tu ada draw kan, 2 sama. Lepas tu aku tak berapa sure kalah pun kadang-kadang tak besar 1-0. Cuma kelayakan Piala Dunia tadi kalah 4-0 kan. Yalah, biasalah tu, ada naik turun. Cuma kita nak menang je kali ni. Senang, simple. Sebab kemenangan ni lebih menjamin tempat pasukan Harimau Malaya
untuk ke separuh akhir nanti, insyaAllah kan. So lawan Singapura pada 3 hari bulan 1 nanti tak adalah terlalu pressure untuk player mendapatkan kemenangan. Singapura pun bukan calang-calang pasukan, kita tahu mereka hebat, dan ketiadaan Kuzhaimi PE sebenarnya bagi aku sangat-sangat terasa, sangat-sangat dirasai, terutama di benteng pertahanan. Dan kita tak ada pun pemain yang tinggi di bahagian benteng. Crossing beliau ataupun free kick antara beliau memang dengan kaki kirinya dia memang sangat bagus. Tapi apakan daya, ini nak buat macam mana, dah cedera kan. Dikabarkan beliau cedera, koyak otot di bahagian betis dan memerlukan sekurang-kurangnya, tak salah aku 4 minggu kot untuk beliau recover balik. Ini mungkin ada hikmah lah siapa tahu. Yang salah satunya yang kita dah boleh nampak sedikit apabila Coach Kim Panggon tiba-tiba meletakkan Brandon Guard di bahagian defense. Pernah ke kita tengok? Aku sendirilah kan, korang pernah tengok ke tak pernah tengok ke, aku tak pasti. Pernah ada ke tidak aku pun tak pasti. Tapi sepanjang pengamatan beliau, sepanjang pengamatan aku, tak pernah lagi tengok ketika dia menjadi pemain import di Sabah, di Kelantan, dan bermain untuk pasukan Perak juga di Selangor FC. Tak pernah lagi beliau bermain di bahagian back tengah. Ini mungkin adalah kali pertama. Mungkinlah pada pandangan aku, aku tak pasti, mungkin ada aku terlepas pandang ke beliau pernah jadi defend ke, wallahualam bisawab. Memang agak menjadi juga percaturan tersebut. Cuma bahagian striker, bahagian serangan pasukan Laos tu tak adalah sehebat pasukan Vietnam ataupun pasukan Singapura. So kita tak tahulah, itu yang aku cakap ni. Aku tak nampak pun siapakah first 11 yang akan diturunkan oleh coach Kim Panggon nanti kan. Agak misteri kali ni. Sebelum ni kita dah boleh agak kan, kiri kanan tu ada siapa nama, Matthew Davis, ada Corbin Ong. Kali ni memang kita tak boleh nak agak siapa. Tapi back 3 tu kemungkinan besarnya aku rasa Fazli Mazlan, Afro dan juga Dominic Tan. Aku rasa goalkeeper aku rasa Shihan. Aku rasa, tapi kita tak tahu. Siapa sangka, siapa menduga, mana tahu tiba-tiba dia letak Kalamullah pula kan. Dia letaknya Rahadi Azli sekali lagi, wallahualam. Striker tiba-tiba dia letaknya Hakimi. Kita tak tahu. Apa yang penting, kita harus trust the process, trust kepada coach. Beliau yang tahu bagaimana, siapakah pemain yang harus diletakkan untuk permulaan, untuk first 11, dan tugas pemain pula ikut strategi yang telah dijalankan oleh coach. InsyaAllah kemenangan tak mustahil untuk kita gapai, dan 3 mata tu kita boleh bawa pulang. Tahniah, dan aku kagum dengan sahabat-sahabat penyokong-penyokong pasukan Harimau Malaya yang telah pun terbang, terutamanya untuk Ultras Malaya, kombrak-kombrak Ultras Malaya. Mereka telah pun terbang ke Hanoi pada hari ini. Mungkin besok pun mungkin akan ada. Aku last week aku ada check kat tiketnya agak menggiurkan. Oi, diorang ni memang aku tabik hormat lah memang terbaik passion diorang. Yalah, itu adalah impian aku sebenarnya kan. Buat vlog ni luar daripada Malaysia, luar daripada Semenanjung pun aku tak pernah lagi, Sabah dan Sarawak. Tapi pada tahun 2023 nanti insyaAllah lah kita akan cuba, terutamanya untuk pasukan Harimau Malaya ni. InsyaAllah kot ada rezeki, kita harapkan ada rezeki ke semifinal. InsyaAllah kita akan cuba, kot macam mana pun cubalah gadai apa yang patut. Kau ada yang pihak-pihak yang ingin buat pengiklanan ke, nak collab ke, boleh email kan. Dapatlah bajet sikit untuk aku ke seberang Malaysia, ke luar Malaysia lah kan. Wallahualam, kita tak tahu, tu rezeki daripada Allah. Tak kisahlah tu, dapat cover sedikit story untuk pasukan Malaysia, untuk memberi sumbangan ataupun membangkitkan semangat rakyat Malaysia, fan-fan Malaysia untuk datang ke stadium. Itu pun aku dah dapat bersyukur dah kan. Sekurang-kurangnya itu adalah sedikit sumbangan aku untuk negara, insyaAllah. Dan sekali lagi kepada semua penyokong-penyokong Malaysia yang berada di tanah air, yang tak pergi ke Hanoi kan, sama-samalah kita doakan, kita berikan sokongan yang bagus, sokongan yang padu untuk mereka di halaman-halaman rasmi bola sepak, terutama di FAM kan. Kita beri sokongan, insyaAllah jika ada rezeki mereka baca-bacalah kan, kot mesti ada pegawai medianya yang akan sampaikan. InsyaAllah itu adalah satu semangat, satu suara daripada kita penyokong ke-12.
Dan kita doakan semoga fans Malaysia yang berada di Hanoi semoga selamat di sana. Terima kasih kerana mewakili suara-suara kami rakyat Malaysia ini, dan semoga mereka selamat pergi dan selamat pulang ke tanah air, insya-Allah. Dan itu je lah, kita doakan sama-sama. Jangan lupa terus sokong bola sepak tempatan, insya-Allah. Kita tengok nanti keputusan malam esok macam mana. Report card pasti ada, insya-Allah, jika tak ada arah melintang. Dan jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen. So Presi TV terus sokong bola sepak tempatan. Borussia Dortmund pun dia dah menyatakan sokongan kepada pasukan Malaysia. Nampak? Ada dah, korang cari dah. Ada yang cakap aku ni ambil benda yang dah diedit. Tak ada. Ini page yang aku dapat ni adalah daripada sumber asli Borussia Dortmund. Pandai-pandai dah cari. Ada, jumpa punya, insya-Allah. Dan itu je lah. Terus sokong bola sepak tempatan darah Malaysia. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kim Panggon dapat mengalahkan Park Hang-seo. Adios. Bye-bye. See you soon.